مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Babak ini mengisahkan isu talak tiga di mana kami selitkan sepasang suami isteri yang berlaku konflik dalam rumah tangga mereka. Jom kita saksikan. Apa yang awak dah lakukan ni? Awak sanggup buat saya macam ni? Saya ni suami awak tau. Kenapa awak buat saya macam ni? Awak keluar dengan jantan lain tanpa izin saya. Awak buat saya ni macam tak ada harga diri. Awak tak jaga maruah saya sebagai seorang suami. Kalau macam ni, baik kita cerai je lah. Saya ceraikan awak dengan talak 3. Sampai hati awak buat saya macam ni. Saya tak buat pun semua tu. Awak ceraikan saya. Dalam babak ini, kita dapat lihat bahawa si suami ini telah menyesal dengan tindakannya yang telah melafazkan talak 3 terhadap isterinya. So, bagaimana solusi tentang isu ini? Adakah suami ini dapat mengahwininya isterinya semula ataupun tidak? Jom lihat kupasan dari kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang isu ini, suka saya definisikan talak terlebih dahulu. Baiklah, talak dari segi bahasa ialah melepaskan ikatan, manakala menurut syarak pula talak adalah melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, talak merupakan jalan penyelesaian yang terakhir bagi suami isteri yang tidak dapat lagi hidup bersama dalam mencari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan talak ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah dan tetapi dibenarkan di dalam Islam. Seterusnya saya pergi kepada talak bain. Apa itu talak bain? Okey, talak bain adalah suami melafazkan talak 3 atau talak yang ketiga kepada isterinya. Maka isterinya tidak boleh dirujuki kembali dan suami hanya boleh merujuk setelah isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan berlaku dukhul dan setelah diceraikan oleh suami barunya dan habis iddah, maka bolehlah si suami ini, bekas suami yang pertama, mengahwini isterinya semula. Demikian adalah definisi talak bain. Talak dibenarkan di dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sadaqallahul azim, yang bermaksud talak yang boleh dirujuki adalah sebanyak 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Demikian adalah dalil yang menjadi bukti bahawa talak ini dibenarkan di dalam Islam. Okey, baiklah. Seterusnya, hukum dalam talak 3. Jika seorang suami berkata kepada isterinya, aku ceraikan engkau dengan talak 3, atau disebut, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau dan aku ceraikan engkau, maka ianya jatuh hanya 1 talak, bukan 3 talak sekaligus. Ini menurut pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan hadis mengenai talak ini. Okey. Haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Sulaiman ibnu Harbin an Hammad ibnu Zaidin an Ayyub as-Sakhtiyani an Ibrahim ibnu Maisarah an Tawus anna Aba as-Sahba qala li ibni Abbas
hati min hanatika alam yakun at-talaqu salas fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wahidah. Faqala qad kana zalika falamma kana fi ahdi Umar tataya'an nas fi at-talaq fa ajazahu alaihim. Rawahu Muslim. Maksud bagi matan hadis tersebut ialah, beritahukanlah kepadamu apa yang engkau ketahui. Bukankah talak 3 yang diucapkan sekaligus pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dinyatakan hanya jatuh talak sekali? Jawab Ibnu Abbas, perkara itu telah berlaku dan masa pemerintahan Umar, orang-orang terlalu mudah untuk menjatuhkan talak, lantas dia memperlakukan hukum ke atas mereka, yakni jatuh talak 3 dengan sekali ucap. Okey, para fuqaha telah berbeza pendapat dalam menentukan kesan daripada lafaz talak 3 yang diucapkan secara sekaligus atau secara berulang-ulang. Jumhur ulama menyatakan dan berpegang kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Umar Al-Khattab, iaitu orang yang melafazkan talak 3 sekaligus maka jatuh talak 3. Ianya merupakan talak bain kubra. Bagi pasangan yang telah bercerai talak 3, maka mereka tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah dan juga tidak boleh melakukan akad perkahwinan yang baru, kecuali apabila si isteri ni telah melalui proses tahlil. Peristiwa sejarah talak 3 adalah dengan mengisahkan seorang lelaki yang bernama Hasan bin Ali yang telah menjatuhkan talak terhadap isterinya. Al-Adwi telah menyebut dalam bukunya Masyarikul Anwar bahawasanya Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan daripada Ali bahawasanya ia berkata, "Wahai penduduk Kufah, janganlah menikah dengan Al-Hasan kerana dia adalah seorang yang banyak mentalak." Lalu ada seorang lelaki daripada Hamdan telah berkata, "Kami akan menikahkan dengannya. Jika dia mahu dipertahankannya dan jika dia benci ditalaknya, dia tidak akan mentalak wanita yang mencintainya." Ada yang mengatakan bahawa dia telah menikahi seramai 90 orang wanita. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya, Tabrani dan Daruqutni dengan riwayat yang sahih. Salah satunya dari Sawid bin Aqilah, dia berkata, Aisyah Al-Qudsakmiyah ada pada Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ketika meninggal wanita itu berkata kepadanya, hancurlah kepimpinannya itu. Al-Hasan berkata, Ali dibunuh dan kamu menampakkan kesombonganmu. Pergilah, kamu saya talak 3. Lalu wanita itu mengemaskan pakaiannya dan menjalani iddah sehingga tamat. Al-Hasan telah mengirimkan sebanyak 10 dirham kepada wanita itu sebagai pemberian. Lalu wanita itu berkata, pemberian yang sedikit daripada kekasih yang menceraikannya. Jadi, begitulah peristiwa tentang sejarah berlakunya cerai talak 3. Menurut pandangan ulama yang terdiri daripada golongan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahawa talak 3 sekaligus diiktiraf dan dikira 3 talak. Maka suami yang melafazkan talak demikian dikira menceraikan isteri dengan 3 talak dan tidak boleh dirujuk kembali melainkan isterinya berkahwin dengan lelaki lain, kemudian berlaku dukhul dan seterusnya setelah diceraikan dengan suami barunya dan habis iddah, maka bolehlah bekas suami ataupun suami pertama mengahwini isterinya semula. Menurut pandangan ulama yang lain seperti Ibnu Abbas, Ikrimah dan lain-lain mengatakan bahawa talak 3 yang dilafazkan secara sekaligus atau diulang berturut-turut dalam satu majlis, maka ia dikira sebagai satu talak sahaja. Mereka berpandangan sedemikian kerana menurut mereka talak hanya boleh berlaku satu demi satu, tidak boleh berlaku banyak sekaligus. Ustaz, saya 1 bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak 3. Metik ini. Orang biasa pakai gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Dia tidak langsung. 3 langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Okey, untuk menjawab persoalan tersebut, adakah boleh untuk rujuk ataupun untuk kahwin kembali dengan bekas isteri yang telah dicerai talak 3?
Jawapannya adalah boleh jika si isteri ini telah melalui proses tahlil, iaitu 5 proses yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah wanita itu ataupun isteri itu telah menjalani tempoh iddah dengan bekas suaminya sehinggalah selesai. Yang kedua, wanita itu mesti berkahwin dengan lelaki lain dengan akad nikah yang sah. Yang ketiga, mesti melakukan dukhul dengan suaminya yang baru. Yang keempat, bercerai dengan suami barunya itu ataupun suami baru meninggal dunia. Yang kelima adalah menjalani iddah dengan bekas suami yang kedua itu sehinggalah selesai. Okey, apabila telah lengkap dan memenuhi perkara-perkara ini, iaitu 5 perkara yang saya sebut tadi, maka bolehlah berkahwin semula dengan bekas suaminya yang pertama. Tetapi satu perkara yang harus diingat adalah perlu dielakkan daripada berkahwin dengan niat untuk muhallil ataupun masyarakat kita kata Cina buta. Cina buta adalah haram dan berdosa besar. Niat yang diambil kira di sini adalah niat suami yang baru, bukannya niat bekas suami pertama ataupun niat si isteri. Okey, persoalan ini adalah sama dengan babak yang kami paparkan di awal video ini, iaitu si suami menyesal kerana telah melafazkan talak 3 terhadap isterinya dan ingin kembali rujuk. Okey, maka solusinya adalah seperti yang saya sebut tadi, iaitu proses tahlil 5 perkara tadi. Tetapi tidak boleh kahwin muhallil, iaitu Cina buta. Okey, apa itu Cina buta? Cina buta ni adalah perkahwinan dengan niat ataupun sengaja antara lelaki dengan janda talak 3 supaya wanita itu halal kembali berkahwin dengan bekas suami yang pertama. Okey, dalil bagi haramnya Cina buta ini iaitu la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhilla wal muhallala lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni melaknat orang yang menikahi wanita yang ditalak 3 untuk tujuan menjadikannya halal kepada bekas suami. Seterusnya, bagaimana tentang tempoh iddah bagi isteri yang telah dijatuhkan talak 3? Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah memutuskan bahawa tempoh iddah bagi seorang isteri yang telah ditalak 3 adalah sebanyak 3 kali quru atau 3 kali suci. Jika isteri ditalak dalam keadaan suci, maka tempoh iddahnya tamat apabila datangnya haid yang ketiga. Manakala, jika isteri ditalak dalam keadaan haid, maka tempoh iddahnya tamat apabila datangnya haid yang keempat. Dan jika isteri ditalak dalam keadaan nifas, maka dia hendaklah tunggu 3 kali suci selepas nifas dan tempoh iddahnya tamat apabila datangnya haid yang keempat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Selain itu, jika suami menjatuhkan talak 3 terhadap isteri yang tidak ada haid, sama ada menopause atau putus haid, berpenyakit, belum datang haid atau lain-lain, maka tempoh iddahnya adalah selama 3 bulan. Dan jika suami menjatuhkan talak 3 terhadap isteri yang sedang mengandung, maka tempoh iddahnya tamat selepas isteri melahirkan kandungan atau kandungan tersebut gugur. Manakala, bagi isteri yang ditalak 3, sama ada isteri ada haid ataupun tidak sebelum berlakunya dukhul, maka tiada iddah dikenakan terhadap isteri. Seterusnya, talak 3 bagi isteri yang mengalami istihadah, tempoh iddahnya adalah 3 kali suci. Bagi perempuan yang mengalami haid tidak menentu tetapi dapat mengetahui kebiasaan perjalanan darah haidnya. Manakala bagi perempuan yang mengalami haid tidak menentu dan tidak mengetahui perjalanan kebiasaan darah haidnya atau tidak dapat membezakan antara darah haid atau darah istihadah, maka tempoh iddahnya adalah selama 3 bulan.